Contohnya, kita cuba buat sistem tanpa riba. Macam kita punya Malakat Mall, tanpa riba. Kita tak ada pinjam duit dengan siapa pun. Tapi banyak lagi perlu diimprove. Okey. Contohnya kita cuba buat. Pasal kita di Persatuan dah agak lama ya. Dah 25 tahun. Tapi kita kena keluar. Contohnya antara, pasal nak mula overnight pun bukan mudah. Ya. Contohnya kita cuba buat sistem tanpa riba. Macam kita punya Malakat Mall, tanpa riba. Kita tak ada pinjam duit dengan siapa pun. Tapi banyak lagi perlu diimprove. Kelemahan kita cukup banyak. Orang Islam ni masih lagi, walaupun dia kata dia very Islamic, tapi kadang-kadang tanpa dia disedari dia tidak mengikut Islamic system. Ini yang perlu kita ambil sebagai cabaran kita untuk keluar daripada ekosistem yang ada hari ini. Tapi boleh kalau kita hendak. Tapi kadang-kadang hendak pun tidak. Mula pun belum. Contohnya kita kena berjanji antara keluarga kita, antara kita. Okey, kita mula pada sekarang kita tak mau ada sistem riba. Jadi jangan ambil lah riba tu. Ni kita pun pakai bank itu yang biasa juga. Kita pun pakai kepada sistem dia, segala-galanya. Macam kita bayar lambat. Sedangkan ini bercanggah dengan prinsip Islam itu sendiri. Jadi saya berharap ya, sekarang ni mungkin dulu satu masa kita tengok kedai Melayu tak ada. Jadi produk Melayu pun susah. Saya dapat aduan contohnya produk Melayu ni cukup sukar nak masuk, nak didistribute oleh sebuah syarikat bukan Islam sebagai pengedar besar. Bertahun-tahun dia cuba masuk untuk dapat produk dia diedarkan di kalangan supermarket satu Malaysia. Ini adalah rose ya, rose merah tu. Contohnya rose merah ini yang dapat kebanyakan di pasaran adalah daripada semut yang dikenali sebagai cochina. Jadi orang Islam ni dia buat pakai bunga rose dan pakai sistem. Jadi nak masuk dalam pasaran susah. Harga berbeza dan orang pun tak nak edar. Tapi alhamdulillah setelah kita mulakan cetusan BMF, yang distributor ni telefon nak macam mana nak distribute. Jadi kita kena mula dan kita kena, antara yang paling penting untuk memulakan kejayaan ini adalah dengan kita mempunyai agenda dan berkorban untuk menjayakan agenda kita. Itu yang sukar. Pasal biasanya kita tidak dilatih untuk berkorban. Walaupun kita Islam patutnya kita tahu pengorbanan, tapi biasanya tidak. Kalau orang bukan Islam ni biasanya mereka akan berbengkok ke belakang. Nak tolong orang dia, nak tolong agenda dia. Kita kena nak bengkok ke depan pun susah. Jadi ini kita mulakan. Kalau kita tengok ya, saya buat kajian juga ya, kalau ikutkan kejayaan tidak akan datang tanpa pengorbanan. Tapi hari ini saya nak share jugalah, kalau ikut kajian kita, pengorbanan oleh orang Melayu, orang Islam ini, kadang-kadang kalau nak ikutkan, saya rasa tak sampai besar kuku Cina ataupun orang Hindu. Mereka berkorban berhabis-habisan. Kita kurang kesedaran. Dan mungkin nak berkorban kan tak ada. Bila dah ada, kadang-kadang dah sayang duit. Jadi kita tengok masyarakat lain berkorban. Luar biasa pengorbanannya. Tapi kita mungkin pasal dididik dengan menjadi liberal, jadi kita pun tak kisah. Makan kedai mana ke, kenduri di masjid pun menggunakan caterer bukan Islam, yang tidak mungkin terjadi dalam masyarakat bukan Islam. Tidak mungkin. Ini kita kena buat. Tapi kalau sedar pun tidak, contohnya kita mungkin kena ada kesedaran, okey, kita mula pada sekian masa, kita tak mau lagi riba lagi dah. Tak mau. Ada ke kita buat? Berapa orang yang buat? Kita dah selesa dan biasa. Dan contohnya juga ya, ini ulama juga main peranan yang amat penting kiranya. Contohnya, penggunaan vaksin ni dah bermula, saya untuk ingatlah, sejak lahir dululah. Maknanya semua kena vaksin. Dulu, sekarang pun ada juga vaksin menggunakan base dia daripada protein yang dibuat daripada babi. Dan kalau kita tengok, ramai yang katakan vaksin ini harus, kerana ia mengelakkan keadaan darurat. Pasal kita darurat. Betul ke? Satu, soal betul atau tak betul. Nombor dua, tak ada pilihan ke? Ada atau tidak ada pilihan? Contohnya hari ini kita lebih bercerita pasal vaksin
daripada bercerita untuk bersenam dan beriadah untuk sihatkan badan. Kita tidak encourage untuk sihatkan badan. Kempen sihatkan badan saya tak tahulah 1-2% saja daripada perbelanjaan. Sedangkan daripada sakit ni berpuluh-puluh bilion orang belanja. Jadi kita lebih cenderung kepada lebih memberi rawatan. Patutnya ialah rawatan.